Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syami yaumain, yaumil adha wa yaumil fitri. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung kitab yang kita bahaskan, yaitu kitab Maqasidus Shaum ataupun Maqasid puasa. Dan ini adalah fasal yang terakhir dan siri yang terakhir. Jadi alhamdulillah kita boleh menamatkan ataupun mengkhatamkan kitab ini. Dan yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus untuk menyempurnakan risalah agama Islam, la nabiyya ba'dah. Tiada nabi lain setelah diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah siri yang terakhir, yaitu fasal yang ke-10 membahaskan tentang hari-hari yang dilarang berpuasa. Jadi dalam kitab ni disebutkan lebih kurang ada 6 perkara, 6 puasa yang dilarang, dan kita kena tahu bahawa apa yang dilarang dalam kitab ni bukan bermakna haram, tetapi ada yang haram, ada yang makruh. Nanti kita akan perincikan. Baik. Yang pertama, hari yang dilarang berpuasa yang pertama iaitu berpuasa selepas pertengahan bulan Sya'ban. Baik. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah bahaskan tentang hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Antaranya iaitu puasa pada bulan Sya'ban, kan? Pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa pada bulan tersebut, kan? Sehingga disebutkan sebahagian besar dalam bulan Sya'ban, sebahagian besar dalam hari-hari yang ada dalam bulan Sya'ban, baginda Nabi ni berpuasa. Tetapi kenapa dalam fasal yang ke-10 kali ini kita tengok balik nombor 1 kan, dilarang berpuasa pada setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa kita dilarang berpuasa setelah memasuki 16 Sya'ban hingga ke 29 ataupun 30 Sya'ban? Ini yang menjadi persoalan. Baik, nanti kita akan tengok. Hal ini berdasarkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa sehingga datangnya bulan Ramadan. Kan? Keterangan dalam hadis tersebut disebutkan fala tasumu. Hadis yang ini tadilah. Fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Kan? Fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Maksudnya apa? Larangan berpuasa dalam hadis ini ditujukan kepada sesiapa sahaja yang bukan menjadi kebiasaannya berpuasa. Jelas ya? Jadi hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang jarang ataupun memang tak pernah melakukan puasa sunat, khususnya dalam bulan Sya'ban. Itu. Adapun bagi sesiapa yang sudah menjadi kebiasaannya berpuasa, maka ia tidak menjadi masalah untuk dia berpuasa pada waktu tersebut. Jadi bagi orang yang dia dah melakukan puasa sunat Sya'ban pada awal bulan, tak masalah lah kalau dia nak sambung. Sebab tu dia tak bertentangan dengan hari yang sunat berpuasa sebagaimana kita bahaskan pada pertemuan yang lepas. Jadi maksudnya dekat sini, dalam bulan Sya'ban, kalau kita berpuasa daripada awal bulan, kan, walaupun selang-seli, walaupun tak kerap, tetapi yang penting pada awal bulan Sya'ban kita ni pernah berpuasa, maka pertengahan bulan Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban, kita masih lagi disunatkan untuk berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang dia tak pernah puasa pun pada awal Sya'ban, kan, kemudian tiba-tiba masuk pertengahan bulan Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban baru dia nak berpuasa, itu dilarang, kan, tak boleh lah.
Ini. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, kita tengok dekat sini, berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban adalah haram. Itu haram, asalnya haram ataupun makruh bagi sesiapa yang tidak biasa berpuasa. Kan itu syarat dia dekat situ. Dan jika ia tidak bersambung dengan hari sebelumnya, dalam makna lain bagi orang yang berpuasa waktu tersebut sahaja. Jadi ini yang kita sebutkan tadi, dua perkara tadi tu. Kan? Yang pertamanya tadi apa dia? Yang pertamanya dia haram apabila orang tu memang tak pernah berpuasa daripada awal bulan Sya'ban walaupun satu hari. Ini tak boleh. Kemudian yang keduanya, diperbolehkan sekiranya orang tersebut dia memang dah berpuasa dalam awal bulan Sya'ban tu dah ada puasa-puasa sunat yang dia buat, maka dia teruskan, tak masalah lah, tak menjadi masalah. Dan yang ketiganya ialah bagi orang yang qada puasa. Biasanya kaum perempuan lah. Dan kalau nak qada puasa pada setelah pertengahan bulan Sya'ban macam mana? Diperbolehkan. Sebab dia qada, kan, tak masalah. Okey, jelas ya? Itu. Kemudian yang kedua, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini puasa yang kedua yang dilarang. Dalam satu hadis disebutkan, la tuqaddimu Ramadan bisaumin yaumin wala yaumain. Janganlah mendahulukan puasa Ramadan dengan sehari berpuasa ataupun 2 hari. Okey. Jadi 2 hari sebelum Ramadan. Ini maksudnya sama ada 28, 29 Sya'ban ataupun 29 dan 30 Sya'ban. Kan? Itu. Keterangan maksudnya tidak boleh berpuasa awal sehari ataupun 2 hari apabila tiba bulan Ramadan. Kan? Melainkan jika seseorang itu sentiasa melakukan puasa dan secara kebetulan pada hari yang biasanya dia berpuasa, dia bersamaan dengan hari akhir dalam bulan Sya'ban. Contoh, dia bagi contoh dekat sini, dia berpuasa pada setiap hari Isnin. Puasa Isnin kan hukum dia sunat, sebagaimana kita sebutkan pertemuan yang lepas. Dia selalu puasa pada hari Isnin. Kemudian tiba-tiba hari Isnin tu dia jatuh pada 29 Ramadan atau 29 Sya'ban ataupun jatuh pada 30 Sya'ban. Maksudnya hari terakhir dalam bulan Sya'ban lah. Maka itu adalah dibolehkan. Kan? Jelas ya? Kalau dia memang berpuasa, biasa puasa sunat yang dah istiqomah, lama dah dia buat. Kemudian kebetulan jatuh pada 2 hari yang terakhir dalam bulan Sya'ban, maka diperbolehkan. Ini. Baik. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari Syak ataupun hari yang meragukan. Hari Syak ni apa dia? Hari Syak ialah hari yang ke-30 dalam bulan Sya'ban. Kenapa ragu? Sebab ketika itu anak bulan kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang belum lagi kelihatan anak bulan untuk bulan Ramadan. Jadi penentuan bulan Ramadan tu pada 30 Sya'ban tu kebiasaannya. Jadi kalau pada 20 Sya'ban anak bulan dah kelihatan, maksudnya 30 Sya'ban tu tak ada dah. Dia akan masuk pada 1 Ramadan. Tetapi kalau 29 Sya'ban hilal belum nampak lagi, maka ia akan jadi 30 Sya'ban. Ini puasa pada hari Syak, hari yang meragukan. Kita elakkan puasa pada hari tersebut. Namun begitu, hukum berpuasa pada hari Syak secara umumnya adalah haram. Tanpa sebarang sebab yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi Imam An-Nawawi menyebutkan tidak sah sekiranya berpuasa pada hari Syak tanpa sebarang khilaf. Namun sekiranya seseorang itu berpuasa qada, nazar ataupun kafarah, maka puasa dia tu sah. Cumanya perbuatan tu makruh lah. Perbuatan dia tu makruh. Jadi secara kesimpulan, puasa pada hari Syak hanya dibenarkan sekiranya yang pertama untuk melaksanakan puasa qada, puasa nazar ataupun puasa kafarah. Sebab kita melakukan kesalahan. Ataupun yang kedua, dia dah melazimi puasa sunat, kemudian pada hari kebiasaan dia berpuasa tu jatuh pada hari larangan tersebut. Ini sama macam yang
yang tadi, yang mula-mula tadi tuh, yaitu pada hari yang ini, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini samalah. Jelas ya? Kemudian yang seterusnya, yang nomor 4 kan. Yang keempat ialah puasa pada 2 hari raya. Yang ini jelas. Puasa pada 2 hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Dua-dua hari ini adalah diharamkan secara mutlak. Maksudnya kalau nak qada pun tak boleh. Dua-dua ni adalah haram secara mutlak. Jadi tak perlu pening-pening lah. Puasa pada 2 hari raya haram secara mutlak. Direct macam tu. Okay. Kemudian yang kelima iaitu puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik ni bila? Hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kan? Boleh baca dekat sini. Jadi kalau hari tasyrik ni pada 9 hari bulan itu kita ada puasa puasa pada hari Arafah, kan? Ini kita sunat untuk berpuasa. Kemudian pada 10 hari bulan, kan, iaitu kita menyambut hari raya Kurban ataupun hari raya Idul Adha, maka ketika itu haram berpuasa sebab hari raya. Kemudian 11, 12, 13 di mana waktu tu kita sembelih haiwan kurban, maka pada ketika itu pun dilarang ataupun haram untuk berpuasa. Kan, walau apa atas sebab sekalipun, nak qada ke nak puasa sunat ke tak boleh. Ini pada hari tasyrik, kan. Kemudian yang terakhir iaitu yang keenam, puasa pada hari Jumaat secara bersendirian. Maksudnya kita mengkhususkan pada hari Jumaat sahaja. Tiap-tiap Jumaat aku nak puasa, tiap-tiap Jumaat aku nak puasa, padahal tanpa apa sebarang tujuan, bukan qada puasa pun, kan? Dan bukan berkenaan dengan bulan-bulan yang disunatkan berpuasa. Memang saja-saja nak khususkan puasa pada hari Jumaat, itu tak boleh, kan? Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, dan janganlah seseorang daripada kamu berpuasa sunat semata-mata pada hari Jumaat, melainkan kita berpuasa sebelum atau sehari selepasnya. Jadi kalau nak puasa hari Jumaat, kita gandinglah dengan hari Khamis. Hari Khamis puasa, Jumaat puasa, boleh jadi puasa mutlak lah. Ataupun kita hari Jumaat puasa, hari Sabtu puasa, jadi puasa mutlak, puasa sunat yang tak ditentukan harinya. Yang penting jangan kita mengkhususkan pada hari Jumaat sahaja, kan? Yang disebut dalam ni, Imam An-Nawawi menyebutkan, kan, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa makruh semata-mata puasa pada hari Jumaat. Itu makruh hukum dia, bukan haram, makruh. Namun sekiranya berpuasa tersebut sambung dengan hari sebelum atau selepasnya, kan? Contohnya seseorang itu bernazar apabila sembuh daripada penyakit atau datangnya seseorang ataupun dia bagi nama Zaid kat sini pada hari Jumaat, maka bertepatan perkara tersebut pada hari Jumaat, maka puasa sunatnya tidak menjadi makruh. Okey, contoh, kita hari Isnin kita sakit, kita demam, kan? Demam. Hari Selasa demam, hari Rabu demam, kemudian hari Khamis demam. Kemudian pada hari Khamis tu kita bernazar, kita berjanji. Kita sebut sekiranya aku sembuh daripada sakit ini, aku akan berpuasa. Tiba-tiba pada hari Jumaat, kan, pada hari Jumaat dia sembuh. Dia sembuh, penyakit dia tu hilang. Kan, Jumaat pagi sebelum subuh tu. Pagi Jumaat sebelum subuh, tiba-tiba penyakit dia hilang, dia sembuh. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi dia terbangun, aku dah sihat dah, alhamdulillah. Kan? Maka ketika itu dia berpuasa pada hari Jumaat. Ini tak apa. Dia tak makruh. Dibenarkan. Sebab apa? Dia bernazar, kan? Dia berjanji nak puasa ketika mana dia sembuh, dan kebetulan dia sembuh tu pada hari Jumaat daripada penyakit tersebut, maka ia dibenarkan, kan? Ini. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah 6 hari yang dilarang daripada kita ni untuk berpuasa, dan daripada ke-6 hari tersebut ada yang diharamkan secara mutlak, contohnya hari tasyrik dan juga 2 hari raya, dan ada yang dihukumkan makruh seperti mana puasa yang dikhususkan pada hari Jumaat sahaja, kan, ataupun puasa yang kita lakukan
pada hari Syak, kan? Ada juga yang dihukumkan haram tetapi diberikan peluang ataupun diberikan kelonggaran bagi orang yang biasa melakukan puasa sunat, contohnya pada selepas pertengahan bulan Syakban tadi. Jadi kena perhatikan lebih jelas lagi lah, kena tengok balik nota-nota yang telah disediakan, dan mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat. Jadi secara kesimpulan, kita telah menamatkan ataupun mengkhatamkan kitab Maqasidus Shaum, maqasid puasa, yang telah membahaskan 10 fasal daripada awal mula dulu hinggalah ke akhirnya, kan? Kita telah bahaskan 10 pasal, dan alhamdulillah Ustaz ucapkan terima kasih banyak kepada semua pelajar-pelajar, sahabat-sahabat yang meluangkan masa untuk mendengar video ini, mendengar celotehan Ustaz ni. Jadi Ustaz minta maaf banyak-banyak jika terdapat kesilapan ataupun kesalahan. Ustaz minta maaf banyak-banyak. Dan kalau ada sebarang cadangan, boleh masukkan kepada email yang disediakan ada dekat bawah ni, ataupun boleh kontak Facebook kami, kan? Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, iaitu Imam Izzuddin Abdul Salam, dan juga kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada mereka manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.